isu kenaikan harga barang. Seiring dengan sambutan ulang tahun ATM ke-77 tahun, banyak evolusi telah pun berlaku dan juga transformasi bakal berlaku, khususnya dalam konteks kreativiti dan juga inovasi. Ini yang akan kita bicarakan bersama dengan dua tetamu kita di studio, Munawar. Hari ini kita bersama dengan Tuan Rafael Ramlan. Ini merupakan seorang penerbit unit secara langsung Seksyen Ehwal Semasa ATM, dan juga di sebelahnya Muhammad Afiq Zulkifli, penerbit unit media sosial bahagian media digital interaktif ATM. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah. Okey, kita nak berbicara berkenaan evolusi RTM bersempena dengan ulang tahun RTM yang ke-77. Kita mulakan dengan yang lebih senior terlebih dahululah. Ni penerbit kita. Okey. Tuan Rafael, mungkin boleh kongsikan kepada masyarakat luar sana. Ialah kita sedia maklum pengalamannya cukup luas dalam bidang penerbitan dan difahamkan bermula di RTM sejak era penyiaran analog dan kini secara sepenuhnya bersiaran secara digital. Jadi mungkin boleh juga memberi pemahaman kepada masyarakat apa sebenarnya yang ada di hadapan kita sekarang ini. Okey, terima kasih Munawar. Okey, menandangkan Munawar dapat perkenalkan saya macam tu, jadi saya beritahulah. Saya memang betul cakap Munawar, saya memang bermula di RTM semasa era analog lagi tahun 2002. Jadi banyak perubahan yang dah berlaku di RTM sebenarnya. Jadi nak pendekkan cerita, dah ada prop kat sini. Kita cerita, ini adalah tip yang pernah digunakan oleh saya di awal 21 tahun yang lepas di RTM. Ini adalah tip analog. Tip ini adalah tip yang kita gunakan pada waktu itu semasa siaran analog di RTM. Dan semasa proses peralihan analog tape ke digital tape yang macam ni beta tape, kita bagi beta tape ni. Okay. Ni beta tape, kita bagi beta tape. Beta tape digital. Jadi masa peralihan ni sistem masih lagi analog, tetapi production menggunakan beta digital. Mana sistem dalaman dah digital tapi transmission masih analog lagi. Dan apabila kita beralih ke digital sepenuhnya melalui pelan digital nasional pada 2016, kita dah berubah daripada tape ni, kita dah skip, kita dah buang, kita guna SD. SD tape lah, cam SD lah. Cam ni cam digital tape lah. Yang ada cam ni lama kita pakai ni, lama juga pakai, lebih kurang dalam 5-6 tahun juga. Kan? Yang ini pun ada yang latest juga lah. Masih lagi ada lagi di RTM bahan-bahan dalam bentuk ni. Dan dalam masa yang sama juga kita juga gunakan DV cam, DV tape ni juga untuk pemberitaan berita. Selalunya berita pakai ni, DV cam ni, DV tape ni lah, itu pun digital juga. Dan sekarang ini kita dah guna sepenuhnya sistem server. Dah tak ada tape lah sekarang ni, semua pakai server je, dah pakai cloud system. Jadi ini semua dah obsolete lah. Cuma ada satu lagi tape yang tak keluar, yang saya pernah pakai juga dulu, C format. C format ni 4 segi besar, berat dia 2 kilo. Wow. Dia macam film reel punya format lah. So C format ni ada lagi di library. Kalau kita nak pakai program-program lama tahun 70-an, 60-an, pakai itulah. Dan kena buat manual lah, kena lilit macam ular tu dan play. Kalau salah terbaliklah gambarnya, kena buat baliklah semula. Jadi inilah dia peralihan kita daripada RTM semenjak 20 tahun lepas zaman saya lah. Daripada analog sehinggalah sekarang kita pakai server sepenuhnya, seperti yang kita lihat dalam visual sekarang ni lah. Jadi perubahan yang ketara, dah banyak yang dah berubah di RTM, dan zaman sekarang sistem lebih canggih, lebih efisien dan juga lebih senang untuk dikendalikan. Jadi kalau itu kita bicara mengenai 20 tahun lepas daripada analog pindah ke digital sekarang ini. 20 tahun lepas media sosial masih belum ada ya, Afiq ya. Ini baru lagi, rasanya baru lagi dikenali dalam tempoh 10 tahun ini, zaman kemuncaknya. Jadi media sosial ini memainkan peranan yang cukup penting. Ianya perlu jalan seiring. Kalau program sahaja ada tapi tidak dipromosikan di media sosial juga, capaiannya juga mungkin kurang. Jadi bagaimana Afiq melihat kepada betapa pentingnya sebenarnya unit media sosial ini? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya melihat kepentingan media sosial ini sebab apa? Kita di Malaysia ada 33 juta penduduk.
pengguna media sosial ada 28 juta. Rugi kalau kita RTM tak gunakan platform ini untuk mempromosikan. Dulu kita percaya bahawa media sosial sebagai platform ketiga, di mana media sosial sebagai platform untuk mempromosikan program-program. Tapi kali ini RTM, unit media sosial telah mengeluarkan sendiri program-program mereka, kempen-kempen digital mereka, dan seiring dengan dari semasa ke semasa lah. Jadi antara perubahan yang kita dah lakukan, pertama sekali dari segi konten. Konten kami terbitkan, kami masih lagi niche kami dulu mempromosikan dulu program-program, tapi masih lagi meneruskan yang macam dulu, dan sekarang konten kami adalah konten yang selari dengan isu-isu semasa lah. Dan seterusnya dari segi treatment lah. Treatment kami memang dah ubah. Kalau dulu kita ambil hanya 16:9, sekarang kita dah keluarkan konten-konten yang ratio dia 9:16, 16:9, 1:1 pun kami keluarkan. So itu adalah perubahan-perubahan lah, dan saya tidak menolak bahawa media sosial zaman sekarang di IR 4.0 ni sangat-sangat pentinglah untuk mempromosikan dasar-dasar kerajaan, untuk mempromosikan program-program, dan juga untuk terbitkan sendiri konten-konten yang di RTM ni. Kau boleh lihat di skrin tu, itu adalah penerbit-penerbit baharu lah. Muda-muda belaka. Muda-muda dan handsome. Maksudlah kita ni. So itu antara perubahan yang telah di UMS lakukan. Okey, itu peranan di unit media sosial. Okey, kita nak ketahui juga peranan selaku penerbit unit siaran langsung. Mungkin boleh kita perjelaskan kepada masyarakat luar sana apa peranan yang digalas dan juga tanggungjawab yang dilaksanakan. Apa yang menjadi keutamaan? Okey. Unit siaran langsung adalah satu unit di bawah seksyen Ewas Semasa. Sama juga dengan SPM. Kita satu bumbung lah. Jadi, tapi unit siaran langsung ni kita lebih tumpu kepada program-program semasa dan program-program kenegaraan yang melibatkan pembesar negara, Yang Bertuan Agong, Perdana Menteri, dan juga program-program nasional. Jadi fokus ke siaran langsung ini adalah lebih pada menyalurkan maklumat ataupun menyalurkan visual program-program kenegaraan ini kepada masyarakat dalam bentuk visual lah secara umumnya. Dan kalau kita dapat lihat selalunya hari keputeraan, dan hari tentera, hari polis, hari-hari yang besar-besar ni kan, yang apa kata jarang-jarang dilihat, itulah fungsi kami di siaran langsung untuk membawakan kepada luar, kepada penonton, supaya mereka tahu yang hari-hari ini ada sambutan, dan juga hari-hari ini ada juga perayaan yang disambut oleh rakyat Malaysia umumnya. Jadi macam biasalah Munawar Syafiqah pun pernah terlibat dalam siaran langsung kan. Jadi program ni dia tak macam program biasa. Dia program ni dia selalunya dia datangnya bukannya berjadual. Dia datang dalam berbentuk ad hoc. Yang mana dia datang bila ada keperluan baru dia muncul, dan kita pula di siaran langsung memang sentiasa bersedia 24 jam untuk mengisi keperluan-keperluan itu. Okey. Unit yang memerlukan kreativiti yang cukup tinggi ialah unit media sosial. Semua orang boleh buat akaun media sosial, tapi bagaimana nak dapat capaian engagement itu yang paling penting sekali. Jadi macam unit media sosial bagaimana? Sebab trend berubah-ubah, permintaan dan juga kehendak penonton di luar sana juga berubah-ubah. Jadi hala tuju untuk sekarang ini, selepas 77 tahun RTM ini, kontennya bagaimana? Apa yang kreatif? Kita tak sabar nak tengok daripada unit media sosial ni. Okey, baik. Antara konten-konten yang kami keluarkan, pertama sekali trend. Kita memang follow trend. Admin di media sosial, penerbit-penerbit di unit media sosial sangat-sangat mengikuti trend. Contohnya trend yang berlaku di TikTok, di Instagram. Mereka faham niche penonton diorang, pengguna mereka. Jadi mereka pertama kali akan keluarkan ikut trend. Contohnya macam Bonde, permainan yang sedang famous ketika itu, dan lagu Ayah Cik Siti mereka keluarkan. Dari segi konteks yang sangat padat, di mana masa tu kita nak umumkan RTM akan menyiarkan parlimen, tapi mereka dapat capaian 4 juta views di Twitter dan di TikTok untuk mempromosikan perkara itu. Jadi itu antara perkara-perkara yang sangat pentinglah sebenarnya untuk kita faham. Dan kami juga selalu sit down, duduk sama-sama untuk berbincang apa yang kita perlu lakukan, perubahan-perubahan. Kita dah tak boleh dah macam dulu kan. Dan paling penting adalah apabila ketua kami pun
meraihkan pendapat-pendapat kita. Selagi konten-konten yang dikeluarkan tidak etika, tidak melanggar mana-mana etika penyiaran lah. Okey, bercakap berkenaan perubahan, bagaimana pula dari sudut daripada unit siaran langsung sendiri, bagaimana inisiatif untuk mempersembahkan, mempamerkan sesuatu kelainan dan juga keunikan selari dengan perkembangan semasa teknologi negara. Khususnya kita dengar istilah AR selalu. Yang sering kali kita katakan kepada penonton, apa antara perkara yang akan diperkasakan selari dengan teknologi semasa? Okey. Perkembangan semasa sekarang ini memang berubah. Sekarang ni dalam teknologi penyiaran televisyen ada banyak sumber-sumber support elemen yang dah berlaku, especially macam mereka kata AR. Lepas tu kita ada SR, kita ada VR, kan? Lepas tu kita ada MR. Dan yang terbaru sekarang tahun 2023 ni ada HR, holographic reality. Jadi last kita pernah yang terbaru kita pernah buat adalah PRU 15 hari itu. Kita menggunakan elemen MR di dalam penerbitan kita seperti dalam visual sekarang kan. Jadi benda ini adalah support elemen yang menambahkan lagi nilai tambah dalam sebuah penerbitan dan kreativiti seorang penerbit. Kalau kita lihat pada yang zaman analog, benda ni tak ada. Jadi dia terlalu straightforward. Jadi kita kena sampaikan banyak maklumat kan. Jadi pengacara kena sampai banyak maklumat. Kadang-kadang sampai penonton kat rumah tertanya-tanya mana satu dia nak nampak kan. Jadi bila kita ada teknologi yang sebegini, maklumat tu lebih senang capai dan lebih senang difahami oleh penonton dan pengacara lebih senang untuk menyampaikan maklumat tu kerana dia ada bentuk visual support. Jadi teknologi ini bagus dan sepatutnya harus digalakkan lagi, tapi bukan pada semua program lah. Dia ada program-program yang tertentu. Kadang kalau tidak, dia pasal dia bendanya cost. Jadi dia akan melibatkan banyak elemen. Jadi saya memang menggalakkanlah penerbit-penerbit muda macam Afiq kan untuk terus menggunakan teknologi ini kerana zaman itu akan berubah. Betul. Dan selepas ini akan lagi banyak teknologi yang wujud. Jadi kita kena sentiasa peka dan kena sentiasa lihat pada perkembangan yang semasa. Terus Afiq rasa beban kan? So, kena bagi kat sana kan? Pasal pemain muda dia kena kerja sikit. Tapi saya setuju seperti mana Tuan Rafael katakan tadi, sebab penonton dia nak tengok benda tu secara mudah. Mudah dan cepat sampai kepada mereka. Jadi macam unit media sosial ini semalam Yang Berhormat Menteri ada mengatakan betapa pentingnya sebenarnya pempengaruh ini. Jadi bagaimana unit media sosial melihat kepada perkara ini dan adakah akan menggunakan kami sebagai pempengaruh? Manalah tahu. Kita tidak menolak bahawa sifat pengaruh itu sangat penting sebenarnya. Mereka ada followers, mereka tahu apa yang dibawakan di media sosial dan penggunaan mereka sangat-sangat penting sebab kami pernah lakukan dan alhamdulillah kita panggil personality RTM dan ramai yang kenal. Followers mereka pun ada di situ. Malah kami juga ada salah seorang admin di media sosial, beliau adalah influencer vlog makan. Jojo. Ari Jojo. Dan ada juga followers beliau yang menonton. Itu sebanyak berpengaruh kami punya konten lah. Di mana itu sebenarnya yang kami nak. Engagement dan reach sangat penting untuk kita tahu treatment yang kita lakukan itu berjaya atau tidak. Sebab kita semua satu keluarga kan Menawar. Jadi kita pun kena bantu jugalah ini media sosial. Dan sebelah pastinya semua ini selari dengan pelan transformasi RTM 2021-2023 yang mengambil kira bukan sahaja dari segi radio, televisyen, media baharu dan juga aspek kejuruteraan untuk sebagai salah satu tunjang utama untuk RTM bergerak ke hadapan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Tuan Rafael Ramlan dan juga Muhammad Afiq Zulkifli. Selamat maju jaya, terus berkhidmat untuk RTM. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan rakan kita